Baiklah mulik-mulik, selepas kita belajar faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu berserta langkah-langkah pembentukannya, hari ini kita akan belajar pula Perjanjian PTN 1948 dan tokoh-tokoh penggeraknya. Okey, so Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan British pada 21 hari bulan Januari 1948 di King's House, Kuala Lumpur. Okey, so ditandatangani pada bulan Januari. Okey, so perjanjian ini telah menjadi asas pentadbiran negara selepas itu. Okey. So, selepas ditandatanganinya perjanjian ini, so PTN telah ditubuh secara rasminya pada 1 hari bulan Februari 1948. Okey, so sekarang kita mengkaji apakah syarat-syarat, apakah ciri-ciri, apakah kandungan ataupun intipati Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so syarat yang pertama, sebuah persekutuan telah dibentuk dengan gabungan 11 buah negeri. Dan Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British, dan Pesuruhjaya Tinggi British ini kena menjaga keistimewaan orang Melayu. Dua senalai telah dibentuk, iaitu senalai persekutuan dan senalai negeri, dan konsep raja berperlembagaan diwujudkan. Okey, so 5 ciri ini murid-murid boleh cari kat sudut maklumat dalam buku teks. Okey, tambah lagi 3 ciri, iaitu syarat kerakyatan telah diperketatkan, di mana kerakyatan jus soli sekarang hanya untuk satu, rakyat Raja Melayu dan rakyat British bagi negeri-negeri selat, iaitu di Melaka dan Pulau Pinang sahaja. Okey, apa itu rakyat Raja Melayu? Okey, so dengan itu akan menjadi tugasan yang keempat murid-murid, iaitu jelaskan rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Okey, sebagai tambahan lah. Okey, inilah jawapan. Seperti dalam buku teks kamu, sudut maklumat ya. Rakyat Raja Melayu merujuk kepada orang Melayu yang lahir di sesebuah negeri Melayu itu ialah rakyat negeri tersebut secara automatik. Okay. Sementara rakyat British adalah merujuk kepada mereka yang tinggal dan lahir di Pulau Pinang dan Melaka. Okay, boleh ya? Okay, balik lagi. Okay. Ciri yang seterusnya. Dalam PTA ini, British telah mengiktilaf semula Ketuanan Melayu yang menjadi asas pembentukan PTN. Okey, apakah maksud British mengiktiraf semula Ketuanan Melayu? So, maksudnya British telah meneruskan dasar perlindungannya sebelum ini, iaitu British akan terima kedudukan istimewa orang Melayu, agama Islam, adat istiadat dan status quo negeri-negeri Melayu. Okey, sebelum ini, yang memang telah pun diakui oleh mereka sejak perjanjian Pangkor lagi. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan akhir sekali, institusi Raja Melayu dikekalkan. Okey, murid-murid boleh tambah isi ni ya, iaitu dengan bidang kuasa dan kedudukan yang jelas dalam pentadbiran. Malah setiap negeri mengadakan perjanjian atau perlembagaan bertulis dengan British yang dikenali sebagai Undang-Undang Tubuh Negeri yang digunakan sehingga hari ini. Okay, Undang-Undang Tubuh Negeri yang kita tempoh hari telah belajar. Okay, so itu secara keseluruhan syarat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okay, boleh ya? So, formulanya adalah 5 plus 3 untuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Okey, so kita tengok sini. Dengan pengenalan rakyat Raja Melayu ini, maksudnya British meneruskan dasar perlindungannya. Okey, dan semua ini
Okey, semua prinsip-prinsip dan perkara-perkara yang dicadangkan oleh UMNO dan Raja-Raja Melayu telah pun dimasuk dalam perjanjian PTN 1948 seperti tuan-tuan puan-puan yang belajar tadi. Okey, dan itu akan menjadi kontrak sosial antara British dengan Raja-Raja Melayu yang diteruskan selepas 1948. Okey, boleh? Okey, so dengan itu sekarang kita akan cuba tengok, okey, soalan C. Okey, soalan C, cikgu nak kamu, okey, anda tengok sini ya. Okey, so cikgu nak kamu buat ini. Okey, ini easy essay anda. Okey, so cikgu nak kamu dragkan soalan D ini menjadi C untuk menjadi soalan C untuk perjanjian persekutuan ini ya. Okey, so buat tanda lah murid-murid, okey ya. Okey, so apa yang kita nak kaji? Kita nak kaji struktur pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, boleh ya? Okey, kalau boleh kita pergi. Okey, itu dia. Kita akan tengok struktur pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, macam mana pula sekarang? Okey. Okey, British masih menguasai Tanah Melayu. Okey, sebab kemerdekaan belum diberikan. Okey, walau macam mana pun, okey, pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu dia telah menasaskan mengasaskan pembahagian kuasa di antara kerajaan pusat. Okey, kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Okey, bagaimana pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri adalah melalui dua senalai tadi, iaitu senalai persekutuan dan senalai negeri. Okey, so sekarang kita tengok pada peringkat pusat. Pada peringkat pusat telah wujud pengkongsian kuasa antara Pesuruhjaya Tinggi British dengan Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, sementara pada peringkat negeri, Sultan menjadi ketua negeri. Okey, dan Sultan akan melantik Menteri Besar ini sebagai ketua pentadbir negeri. Okey, boleh ya? Okey, so kita tengok gambar raja ini supaya murid lebih faham lagi. Okey, itu dia yang ada dalam buku teks anda, iaitu Sistem Pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, so sekarang ada pembahagian kuasa. Okey, pembahagian kuasa kerajaan pusat dan kerajaan negeri tadi kan. Okey, so pada peringkat pusat tadi ada perkongsian kuasa antara Pesuruhjaya Tinggi British dengan Majlis Raja-Raja Melayu kan. Okey, dan mereka ini dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan Tanah Melayu dan Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu. Boleh? Okey. Pada peringkat negeri pula, okey, pada peringkat negeri pula, ketua negeri adalah Sultan. Betul? Sultan melantik Menteri Besar sebagai ketua pentadbir negeri. Betul? Dan mereka dibantu oleh Majlis Eksekutif Negeri. Okey, kalau ini Majlis Eksekutif Persekutuan Tanah Melayu, okey. Majlis Perundangan Negeri. Okey, boleh. So mungkin murid-murid boleh tambah lagi isi-isi kat easy essay. Okey, pada peringkat pusat wujud perkongsian. Okey, dan mereka dibantu oleh Majlis Eksekutif Persekutuan Tanah Melayu dan Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu. Ini pun boleh tambah isi-isi. Okey, mereka dibantu oleh Majlis Eksekutif Negeri dan Majlis Undangan Negeri. Okey, boleh ya? Okey, good. So untuk itu akan menjadi tugasan kelima murid-murid. Jelaskan sistem pentadbiran PTN 1948. So jawapannya refer tadi. Ini dia. Ini jawapan. Cuma tambah isi-isi itu. Dan lukis ini. Okey, kat buku panjang. So murid-murid boleh compare lah sistem pentadbiran PTN dengan sistem pentadbiran Malayan Union. Okey, boleh murid-murid? Okey, good. Kalau boleh kita pergi. Okey, topik yang terakhir PTN ni iaitu tokoh-tokoh penggerak Persekutuan Tanah Melayu. Okey, baik. Siapakah pemimpin yang terlibat dalam penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Okey, jawapannya yang terlibatnya Raja-Raja Melayu, pemimpin UMNO dan
pihak British. Okey, Raja-Raja Melayu contohnya ada Sultan Badri Shah, Sultan Kedah, Sultan Abdul Aziz, Sultan Perak, Sultan Ibrahim, Johor. Okey, boleh Okey, peranan mereka dalam menggerakkan Persekutuan Tanah Melayu adalah mereka menuntut supaya kuasa raja dikembalikan. Okey, bukan saja kuasa raja dikembalikan, mereka menuntut perlindungan rakyat Melayu sebagai rakyat raja Melayu. Dan mereka menuntut hal ehwal ketuanan Melayu dipelihara. Okey, di tuntutan mereka. Okey, sekarang kita tengok pemimpin UMNO, tambah juga pemimpin tempatan untuk soalan ini. Okey, pemimpin UMNO dan pemimpin tempatan dalam merealisasikan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Ini dia. Pemimpin-pemimpin tempatan ataupun pemimpin-pemimpin UMNO juga mendesak British supaya melindungi kepentingan orang-orang Melayu dan bersama Raja-Raja Melayu. So, dengan itu baru membolehkan semua prinsip-prinsip politik Melayu, agama Islam, bahasa Melayu, pengekalan institusi Raja Melayu dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so isi-isi tambahan. Pemimpin UMNO, okey, yang dimaksudkan. Okey, ini contoh. Dato' Ong bin Jaafar yang pada waktu itu yang merupakan Menteri Besar Johor dan yang dipetua UMNO. Okey. Dan satu lagi pemimpin UMNO, Dato' Ni Ahmed Kamil yang merupakan Menteri Besar Kelantan. Okey. Dan pemimpin tempatan ini ataupun pemimpin UMNO ini merupakan wakil rakyat lah. Mereka merupakan wakil rakyat dan mereka juga bertindak sebagai penasihat raja. Okey, so dengan itu kita telah habis tajuk Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so kita imbas kembali pelajaran kita hari ini. Okey, hari ini murid-murid telah belajar Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 beserta tokoh-tokoh penggeraknya. Okey, yang murid belajar semuanya ada 8 syarat. Okey, perjanjian ini. So, formula kita adalah apa? 5 plus 3. Okey, boleh? Dan murid-murid juga belajar tentang struktur pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Betul? Okey, struktur pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Ini dia. Okey. Dan akhir sekali berkaitan dengan tokoh penggeraknya. Boleh? So, hari ini murid-murid ada 2 tugasan iaitu tugasan keempat dan tugasan kelima. Okey. Tugasan keempat berkaitan dengan siapakah rakyat Raja Melayu dan rakyat British. Tugasan kelima berkaitan dengan struktur pentadbiran PTN. Okey, so itu sahaja sesi hari ini. Jumpa lagi sesi yang seterusnya. Bye-bye.